Hari ini, mari kita berkongsi firman Tuhan dengan khotbah yang bertajuk Mereka yang tidak tahu nilainya tidak layak memiliki. Tanpa mengenali nilai perintah Tuhan dalam perjanjian baru dan nilai kerajaan syurga, kita akan mementingkan hal-hal duniawi daripada perjanjian baru. Izinkan saya memberitahu anda sesuatu yang berlaku lama dahulu di sebuah rumah lelong karya seni di Chicago. Aktiviti lelong diadakan di rumah lelong karya seni itu. Terdapat banyak karya seni yang dilelong. Memandangkan banyak karya seni dibuat oleh pelukis terkenal. Karya itu dijual seperti kek panas, walaupun harganya tinggi. Namun, hanya satu karya seni yang tidak dijual. Syarikat lelong itu tidak mahu menyimpannya di dalam gudang mereka. Jadi, mereka memutuskan untuk menjualnya dengan harga serendah $14. Namun, ia kemudian didapati bahawa karya itu dilukis oleh seorang pelukis yang sangat terkenal. Tiada seorang pun yang hadir hari itu tahu nilai karya seni itu. Justeru, lukisan itu dijual dengan harga sekitar $14. Harga itu begitu rendah, bahkan bingkai lukisan mungkin lebih mahal daripada lukisan itu. Ia pelarian keluarga kudus ke dalam Mesir, dilukis oleh seorang pelukis terkenal yang bernama Minerva. Lukisan itu menggambarkan Yusuf dan keluarganya yang melarikan diri dari tanah Israel. Pada waktu itu, Raja Herodes memberi arahan untuk membunuh semua anak lelaki yang berumur 2 tahun dan ke bawah. Dan seorang malaikat muncul kepada Yusuf dalam mimpi dan memberinya arahan untuk mengambil isteri dan anaknya dan melarikan diri ke Mesir. Lukisan itu sangat dipandang tinggi dan dihargai di Itali sehingga abad ke-17. Tetapi selepas itu, ia hilang tanpa jejak. Suatu hari, ia muncul semula dan dilelong di rumah lelong Chicago itu. Namun, tiada sesiapa mengenali nilai lukisan itu. Itulah sebabnya lukisan itu dijual pada harga sekitar $14. Namun, pembeli dan penjual pun tidak menyedari betapa terkenal lukisan itu. Tidak lama kemudian, lukisan itu dilelong sekali lagi dan dijual sekitar $50,000. Saya minta maaf kerana menilai nilai kewangan karya seni, tetapi ia bertujuan untuk anda memahami dengan ringkas. Adakah anda rasa mereka yang tidak tahu nilai lukisan itu layak memilikinya? Mereka tidak layak memilikinya. Sama juga, orang yang tidak tahu nilai hari Sabat mungkin berkeliaran di dunia pada waktu ini. Orang yang tahu nilai hari Sabat akan datang kepada Tuhan, tidak kira apa yang berlaku, kerana mereka tahu menghadiri ibadah kudus menurut perintah Tuhan dan menerima berkat adalah lebih bernilai daripada apa-apa pun. Semua ahli Sion layak memiliki berkat hari Sabat. Namun orang yang tidak menyambut hari Sabat menganggapnya hujung minggu yang biasa. Itulah hari yang sama dalam seminggu. Namun bagi mereka, itu tidak bermakna. Itu hanya hari biasa pada hujung minggu untuk rehat. Jadi, orang yang tidak tahu nilai sesuatu adalah tidak berbeza dengan mereka yang kehilangan pemilikannya. Ini juga sama untuk kerajaan syurga. Mereka yang tidak tahu nilai kerajaan syurga tidak dapat mewarisinya. Itu sama dengan menginjil. Hanya orang yang tahu nilai penginjilan dapat menyedari nilai janji Tuhan yang diberikan melalui penginjilan. Jadi, mereka tidak terpengaruh dengan penganiayaan, kesusahan dan cara orang lain melihat mereka. Mengikuti perintah Tuhan dan mempercayai manusia tidak boleh diselamatkan tanpa mendengar firman kehidupan. Mereka melaksanakan misi menginjil yang menakjubkan. Sama juga dengan mengetahui nilai ketaatan. Hanya orang yang tahu nilai ketaatan boleh menjadi taat. Orang yang tidak tahu nilai ketaatan mungkin berfikir,
Ini lebih baik daripada yang itu. Cara ini lebih baik daripada cara itu. Tidak kira apa yang mereka lakukan. Mereka menegaskan fikiran mereka sendiri lebih baik daripada fikiran Tuhan. Ini kerana mereka tidak tahu nilai fikiran Tuhan. Orang yang tidak tahu nilai sesuatu tidak mungkin memilikinya, sama ada perkara fizikal, iman, ketaatan, bahkan kerajaan syurga. Hanya mereka yang tahu nilai kerajaan syurga dapat percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, menghormati mereka dan mengikuti ajaran mereka dengan yakin. Tuhan berkata, mereka akan bercahaya seperti bintang-bintang di syurga selama-lamanya. Hanya orang yang memahami nilai menginjil firman Tuhan boleh mengabdikan diri kepada kerja, menyelamat roh satu demi satu dan menerima berkat yang dijanjikan Tuhan. Orang yang menganggap perkara duniawi lebih bernilai daripada perkara rohani tidak mungkin ada iman untuk kerajaan syurga. Namun, orang yang benar-benar tahu nilai kerajaan syurga akan sentiasa memilih perkara syurgawi, walaupun mereka mungkin kehilangan perkara duniawi atau mengalami kekurangan. Kalian semua, orang yang tidak tahu nilai sesuatu, tidak layak memilikinya. Jika penjual tahu nilai lukisan Minerva, akankah dia menjualkannya hanya dengan kira-kira $14? Lukisan itu dianggap sebagai lukisan yang mulia di Itali sehingga abad ke-17. Mereka yang tidak tahu nilai syurga, nilai perjanjian baru, nilai Sabat, dan nilai Paskah tidak akan menetapkan hati pada mereka atau layak menerimanya kerana mereka tidak tahu nilainya. Berapa banyak berkat dan janji yang berharga telah Tuhan meletakkan dalam mereka? Itu sama dengan prinsip kerajaan syurga yang abadi. Mereka akan bercahaya seperti bintang-bintang di syurga selama-lamanya. Kita akan mewarisi dunia yang tidak akan ada lagi maut, perkabungan atau duka-cita. Tuhan akan membenarkan kita untuk memerintah kerajaan syurga sebagai imamat rajani. Orang yang tidak tahu betapa hebat dan berharga syurga tidak dapat meletakkan semua usaha mereka untuk memasukinya. Akhirnya, mereka tidak akan berasa kegirangan dan kegembiraan dalam kehidupan iman mereka. Sebaliknya, mereka akan berasa terbeban dan terikat. Kehidupan iman mereka akan menjadi gangguan bagi mereka. Orang seperti itu tidak layak mewarisi syurga. Orang yang tidak tahu nilai syurga, keselamatan, bahkan mempunyai iman, tidak layak memiliki semua itu. Oleh itu, kita mesti tahu nilainya dahulu. Sungguh besar berkat bagi kita untuk dipanggil Tuhan sebagai pekerja perjanjian baru. Memandangkan kita semua berkumpul di Sion, kita boleh menyanyikan pujian kepada Tuhan dan menyembah Tuhan sebagai anak-anak mereka. Betapa berharganya keistimewaan ini. Kalian semua, adakah anda mencemburui kehidupan bantuan? Dalam mata malaikat, bumi ini sebuah kota perlindungan. Ini sebuah penjara untuk roh yang telah melakukan dosa hidup bersama. Tetapi siapakah yang malaikat cemburui? Malaikat syurgawi mencemburui roh-roh yang menerima bapa dan ibu syurgawi melalui kebenaran perjanjian baru. Bapa dan ibu menjaga roh-roh itu dan mengurniakan keselamatan kepada mereka. Atas sebab ini, bahkan malaikat-malaikat pun ingin mengetahui perjanjian baru. Bertanya, apakah itu? Tiada apa-apa di bumi ini yang malaikat cemburui jika berbanding dengan dunia malaikat. Namun, hanya ada satu perkara yang malaikat cemburui. Mereka mencemburui orang yang Tuhan menyelamatkan melalui perjanjian baru, bahkan dengan mengorbankan dirinya. Malaikat-malaikat bertanya-tanya, mereka semua pendosa. Mengapa Tuhan mengurniakan rahmat seperti itu kepada mereka? Kehidupan kita dalam perjanjian baru ialah kehidupan yang begitu berharga sehingga malaikat-malaikat pun ingin mengetahuinya. Jika kita tidak tahu nilai kerajaan syurga, kita tidak mungkin mewarisinya. Orang yang tidak tahu nilai menginjil tidak mungkin mengambil bahagian dalamnya. Kita mesti tahu nilai menginjil. Kita juga mesti tahu nilai mentaati firman Tuhan. Saya tidak bermaksud bahawa kita mesti taat dengan buta-buta tanpa mengenali nilainya. Mengapakah Tuhan datang ke bumi?
Dia datang untuk menyelamatkan kita. Oleh itu, ketaatan adalah untuk kita mengikuti jalan keselamatan. Jalan yang Tuhan arahkan dengan berkata, jalanlah jalan ini. Apabila orang tidak tahu nilai ketaatan, amat menyakitkan bagi mereka untuk mentaati arahan Tuhan dengan berfikir, saya tidak suka melakukannya dengan cara ini. Adakah saya benar-benar perlu ikut cara ini? Bagaimana dengan orang yang menyedari nilainya? Mereka pasti sangat gembira. Yesus berkata tentang nilai ini melalui perumpamaan tentang harta yang terpendam di ladang. Izinkan saya memberi ringkasan tentang itu. Apabila seseorang sedang mencangkul tanah, dia menemui halangan di tanah. Didapatinya sebuah peti harta karun yang besar. Mungkin peti harta karun itu ditanamkan di situ oleh seseorang berabad-abad yang lalu. Menurut undang-undang Israel pada zaman itu, pemilik tanah berhak untuk memiliki segala sesuatu yang keluar dari tanah mereka. Apabila orang itu mendapati harta besar yang terpendam di ladang yang dimiliki oleh orang lain semasa mencangkul, dia berfikir, bagaimana saya boleh menjadikan harta ini milik saya secara sah? Melainkan dia menjadi pemilik ladang itu. Dia tidak dapat memilikinya. Jika dia menuntut harta itu, dia akan menjadi pesalah serius. Jadi, dia mula menjual segala yang ada di dalam rumahnya untuk membeli ladang itu. Apabila dia membandingkan nilai ladang itu dengan nilai apa-apa yang dia ada sekarang, nilai ladang jauh lebih berharga daripada apa-apa yang dia miliki. Oleh itu, dia berasa gembira untuk menjual semua miliknya dengan berfikir, harta yang terpendam di ladang boleh menjadi milik aku. Memandangkan dia tahu nilai harta yang terpendam di ladang, dia bertekad untuk memperoleh ladang itu. Walaupun dia mengorbankan segala sesuatu, dia masih bergembira apabila dia memikirkan harta itu. Yesus berkata, kerajaan syurga seperti perumpamaan ini. Kalian semua, orang yang tidak tahu nilai sesuatu, tidak akan layak untuk memilikinya. Atas sebab ini, Tuhan mengajari kita banyak nilai melalui firman-Nya setiap hari Sabat, seperti yang berikut. Nilai Sion yang dikurniakan oleh Tuhan, nilai perjanjian baru, nilai Sabat, nilai Paskah, dan nilai perayaan-perayaan Tuhan. Melalui nilai ini, Tuhan ingin mengurniai kita keselamatan roh kita, yaitu tujuan iman kita. Semua yang diselamatkan akan mewarisi kerajaan syurga, betul? Memandangkan kerajaan syurga disediakan hanya untuk orang yang menilainya. Mereka berbahagia setiap hari, walaupun mereka mengalami sesuatu kekurangan. Bahkan apabila mereka dianiaya dan diolok-olok, mereka sentiasa gembira dan berbahagia dengan memikirkan tentang kerajaan Tuhan. Orang seperti itu layak untuk mewarisi kerajaan syurga. Mari kita lihat di dalam buku Yesaya, bab 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Inilah firman dari Tuhan kita yang boleh dipercayai. Pemikiran Tuhan dan pemikiran kita berbeza seperti langit dan bumi. Oleh itu, bukankah kita patut menghormati dan mengikuti pemikiran Tuhan untuk menjalani hidup yang baik? Ketaatan boleh wujud hanya apabila kita mengakui nilai pemikiran Tuhan. Kemudian, kita boleh membina iman benar dan menjalani jalan untuk mewarisi kerajaan syurga. Marilah kita menjadi orang yang menilai pemikiran Tuhan lebih daripada fikiran sendiri dan ikuti Dia hingga akhir. Mari kita lihat di dalam buku 1 Petrus bab 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus.
Kepada mereka telah dinyatakan bahawa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari syurga menyampaikan berita Injil kepada kamu, iaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Oleh sebab ini, bahkan malaikat-malaikat, apakah yang mereka ingini, pun ingin mengetahui. Kita sekarang belajar semua kebenaran perjanjian baru dari Bapa Syurgawi dan Ibu Syurgawi, yang malaikat-malaikat pun ingin mengetahuinya, bukan? Seperti yang ditulis, dia mengajar jalan-jalannya. Semua manusia di dunia ini tidak berpeluang untuk belajar terus dari Tuhan. Tetapi kita diberi peluang. Ini kerana kita percaya kepada Bapa dan Ibu. Kalian, kitalah orang yang benar-benar mengenal nilainya. Bukankah Alkitab berkata, yang berbahagia mereka yang dibenarkan oleh Tuhan untuk lihat, dengar dan mengerti? Mari kita lihat di dalam buku Yeremia bab 3. Nilai mengenal Tuhan, iaitu nilai mengenal Bapa dan Ibu. Tiada apa-apa di dunia ini yang boleh ditukar dengan nilai ini. Tetapi syaitan terus-menerus berusaha untuk mencela nilainya. Cuba untuk melemahkan iman kita. Ia tertulis di dalam buku Yeremia bab 3 ayat 23. Sesungguhnya, bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya, hanya pada Tuhan, Tuhan kita, ada keselamatan Israel. Seperti yang dikatakan di dalam buku 1 Petrus bab 1 ayat 9. Tujuan iman kita ialah keselamatan roh kita. Destinasi terakhir iman kita ialah keselamatan. Siapakah sumber keselamatan kita? Keselamatan kita bergantung hanya kepada Tuhan. Oleh itu di dalam buku Wahyu bab 22, Roh dan pengantin perempuan memanggil kita. Dan menurut buku Hosea bab 6, kita mesti berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mereka yang mengenal Tuhan boleh mentaati semua ajaran dan firman Tuhan kerana mereka memahami bahawa semua firman Tuhan akan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Keselamatan kita bergantung hanya kepada Tuhan. Mari kita lihat buku 2 Korintus bab 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Tuhan telah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Oleh itu, apabila kita menjadi orang yang bekerja untuk perjanjian baru, kita pasti menjadi yang benar-benar diberkati dan orang yang bernilai, bukan? Namun, banyak orang tidak tahu berkat ini dan ragu-ragu untuk melakukan pekerjaan Injil. Sekarang, mari kita pastikan nilai perjanjian baru di dalam Alkitab. Mari kita lihat buku Yeremia bab 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian baru sangat mustahak. Siapakah yang menubuhkannya? Tuhan yang menubuhnya untuk keselamatan kita. Mari kita lihat ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah aku adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi, dia akan menjadi siapa? Tuhan mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Kelayakan untuk menjadi umat-umat Tuhan adalah melalui perjanjian baru. Kalau begitu, siapakah yang akan menolaknya? Sekiranya kita menafikan perjanjian baru, kita tiada pilihan, tetapi ditentukan mati di dalam neraka abadi. Untuk sebab ini, Tuhan datang ke bumi, mengajar kita kebenaran perjanjian baru.
dan membuka jalan ke kerajaan syurga yang mulia. Dia berkata, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bagaimana kita boleh menjadi umat-umat Tuhan? Hanya melalui perjanjian baru. Ini menunjukkan kita bahawa nilai perjanjian baru sangat besar. Ia begitu hebat sehingga malaikat pun mencemburui kita. Mari kita lihat ayat 34. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap apakah yang akan Tuhan ampunkan? Kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kita sangat bersyukur kerana Tuhan ialah Tuhan kita. Tambahan lagi, Tuhan bahkan telah menunjukkan rahmat-Nya dengan mengampunkan kejahatan kita. Oleh itu, kita tidak boleh meninggalkan perjanjian baru. Saat kita meninggalkan perjanjian baru, kita hilang kelayakan untuk menjadi umat-umat Tuhan. Tanpa kelayakan ini, hanya ada satu tempat tinggal untuk kita. Ia rerauan berapi. Tempat naga besar dan nabi-nabi palsu yang berdiri menentang Tuhan dihukum. Walaupun kita mengorbankan semuanya, kita mesti mendapatkan perkara yang paling penting tanpa gagal. Sama seperti perumpamaan harta yang tersembunyi di dalam sebuah ladang. Kalian, sila berfikir tentang perumpamaan yang diberi oleh Yesus. Bolehkah anda bayangkan betapa berbahagia orang di ladang itu berasa? Jika kita memahami nilai kerajaan syurga, kita tidak mungkin menganggap jalan Injil yang kita jalani sebagai sesuatu yang susah. Seperti harta kerajaan syurga tersembunyi di sebuah ladang, kita mesti menuangkan semua masa dan ketekunan untuk memperolehinya. Hanya mereka yang tahu nilai sesuatu berhak untuk memilikinya. Bukankah mereka layak untuk hak kepemilikan? Mari kita lihat buku Ibrani bab 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Apakah maksud bagian kekal? Ia kerajaan syurga, harta yang tersembunyi di dalam ladang. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bagaimana mereka dapat menerima warisan? Melalui perjanjian baru. Melalui perjanjian baru, kita boleh mewarisi kerajaan syurga yang abadi. Mari kita lihat semula buku Wahyu bab 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Tuhan dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bermaksud, mereka akan memerintah kerana mereka ialah raja-raja. Tuhan menyediakan berkat ini untuk kita. Yang mana lebih bernilai? Hidup selesa di bumi ini dan dihukum ke neraka abadi, atau meletakkan semua usaha dan bekerja keras dalam kerja penginjilan sementara dan memasuki kerajaan syurga yang abadi? Mari kita lihat buku Wahyu bab 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau tukar cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, kerana segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan ku beri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Tuhannya, dan dia akan menjadi anakku. Tuhan telah memberikan kita imbasan tentang nilai kerajaan syurga, tempat yang kita akan pergi tidak lama lagi. Aku akan menghapuskan maut, kesakitan, penderitaan, dan perkabungan juga.
Satu-satu perkara yang akan diberikan kepada kita ialah kegembiraan yang diciptakan setiap hari. Akan ada kegembiraan dan kesyukuran baru hari demi hari. Tuhan berkata kepada kita, bersukacitalah senantiasa dan tetap berdoa. Kenapa begitu? Ia kerana kita telah terima harta yang tersembunyi di dalam ladang. Apabila kita menghadapi sesuatu kekurangan atau dipaksa untuk mendengar pendapat orang lain, ia tidak mengapa. Kegembiraan yang datang dari nilai harta yang tersembunyi di dalam ladang bertambah hebat. Ingatlah bahawa anda ialah kerabat rajani dan yang pertama dalam mewarisi takhta. Walaupun anda hidup susah sekarang, anda akan memerintah selama-lamanya. Di dunia yang tiada maut, ratapan, cemburu, pergaduhan, dan benci. Kita akan memerintah selama-lamanya di dunia sempurna yang kita mimpikan. Adakah kita perlu ambil dan lulus ujian untuk layak menerima kedudukan ini? Memandangkan kita beriman kepada Bapa dan Ibu Syurgawi, mereka telah menjanjikan semua berkat yang tersedia dan tersimpan untuk kita, anak-anak mereka, di dalam kerajaan syurga. Semuanya yang dijanjikan oleh Tuhan mempunyai nilai. Bagaimana pula dengan hal-hal duniawi? Apabila perang tercetus, atau kemuflisan negara berlaku, atau masalah kecil berlaku, semua wang yang kita simpan di dalam bank akan kehilangan nilainya dan bertukar menjadi kepingan kertas yang tidak berguna. Namun, krisis kewangan tidak wujud di syurga. Semua semangat, kecergasan, tangkisan dan masa yang kita laburkan dalam Injil tidak akan dilupakan kerana Tuhan ingat segala sesuatu. Kerajaan syurga tidak akan lenyap atau dimusnahkan dan oleh itu dia ada kemuflisan. Di dalam kerajaan syurga, setiap janji yang dikatakan mesti digenapi dan tidak akan ditarik balik atau dibatalkan. Kalian semua, apabila anda berfikir tentang syurga itu, fikirlah dirimu sebagai orang itu. Harta sudah tersembunyi di ladang. Betapa berbahagia dan gembira orang itu apabila dia menemui harta itu. Orang itu mungkin berfikir, jika saya menjual semua yang saya ada, saya boleh membeli ladang ini. Kemudian, harta yang tersembunyi di ladang ini akan menjadi kepunyaan saya secara sah. Ada kegembiraan besar menjadi pemilik ladang itu. Tetapi, apakah kegembiraan yang lebih hebat? Bukankah untuk menjadi pemilik harta itu yang tersembunyi di dalam ladang itu, kegembiraan yang jauh lebih hebat? Walaupun kita menghadapi situasi yang mencabarkan semasa pandemik COVID-19, Tuhan berjanji kepada kita, kerajaan syurga melalui perjanjian baru, iaitu kebenaran yang paling menakjubkan. Kita ada Bapa syurgawi kita dan Ibu syurgawi kita, serta saudara dan saudari yang dikasihi bersama dengan kita. Janganlah kita lupakan bahawa bumi ini ialah dunia yang kita hidup sementara. Namun, kerajaan syurga ialah dunia yang kita akan hidup selamanya. Marilah kita lihat terhadap dunia abadi. Kadang-kadang dalam kehidupan iman kita, kita mungkin mendapati ia susah untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Namun, tidak lama selepas itu, kita akan menyedari berkat besar yang Bapa dan Ibu syurgawi sediakan untuk kita semasa hidup kehidupan taat. Mari kita lihat buku Yesaya bab 4 ayat 1. Pada waktu itu, 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Orang perempuan ini berkata, hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Jadi, adakah anda berfikir, mereka tahu nilai nama lelaki itu atau tidak? Mereka tahu nilai nama dia. Oleh itu, mereka bersungguh-sungguh meminta, kami akan menanggung keperluan sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Mari kita lihat ayat 2. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus.
yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Bukankah ia sangat menakjubkan dan merujakan kerana kita dalam Sion, tempat yang diberi kesaksian oleh Alkitab dan para Nabi? Mari kita lihat buku Yesaya bab 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai wang, marilah. Terimalah gandum tanpa wang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan wang untuk sesuatu yang bukan roti? Tak upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Malangnya, ada banyak orang yang menghabiskan kebanyakan masa, sumber, dan minat mengerja sesuatu yang bermakna di dunia ini. Masa dan usaha mereka dihabiskan pada hal-hal yang tidak bermakna. Semua kegigihan dan peluang mereka sia-sia. Nabi Yesaya memberi kesaksian tentang hal ini di dalam bab 55. Apakah yang dikatakan selepas ini? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang ku janjikan kepada Daud. Banyak orang di dunia ini berkata, saya telah hidup kehidupan yang sia-sia. Pada penghujung kehidupan mereka, mereka berkata, semuanya kesia-siaan. Hari ini, Bapa dan Ibu telah membenarkan kita untuk menyadari nilai kerajaan syurga. Perjanjian baru, iman yang taat setia. Sion, tempat kita dipanggil untuk tinggal. Dan perpaduan antara saudara dan saudari. Apabila kita melihat ke dalam nilai semua perkara, kita akan selalu menemui harta yang Tuhan sembunyikan sebalik segala sesuatu. Kita mesti menjadi orang yang tahu bagaimana untuk menemui harta-harta ini. Kalian, orang yang tahu nilainya, layak untuk kepemilikan. Apakah kepemilikan yang Yakub ambil dari Esau? Yakub mengambil kepemilikan hak anak sulung. Bagaimana hal ini berlaku? Asalnya, hak kesulungan milik Esau. Tetapi Esau tidak tahu nilainya. Namun, Yakub mengenali nilai hak kesulungan. Dia berazam, berfikir, saya akan mengambil hak kesulungan apa jua caranya. Inilah perbezaan antara mereka. Dalam kata lain, orang yang tidak tahu nilai syurga tidak boleh mewarisinya. Kita mesti menyedari nilai kerajaan syurga dan tidak melepaskan berkat itu. Walaupun sendi pangkal paha kita terpelocok seperti kes Yakub. Dalam masa yang kita masih tinggal, marilah kita memberi kesyukuran dan kemuliaan kepada roh dan pengantin perempuan, Bapa Syurgawi dan Yerusalem baru Ibu Syurgawi, kerana membenarkan kita untuk melihat, mendengar dan memahami nilai kerajaan syurga. Dengan ini, saya menyimpulkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.